Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua. Saya anggap sebagai rakan-rakan lah yang menyertai sesi bersama saya pada pagi ini. Okey, saya akan mulakan sekarang. Okey, yang masuk kemudian tu tak apa, boleh masuk je. Yang ada, boleh nak buka kamera pun boleh, tak nak buka pun tak ada masalah. Okey. Ini adalah tajuk, okay, sebelum saya ke penggunaan sistem Easy Account seperti yang dimaklumkan dalam inilah dalam yang diwawarkan, saya akan berkongsi dulu sedikit asas ataupun sedikit pengenalan tentang dengan perakaunan lah. Sebab kita nak kena ada basic macam sedikit gambaran atau sedikit ilmu tentang macam mana apa perakaunan ni sebenarnya dan macam mana dia bekerja dan untuk tujuan apa kita menyediakan rekod perakaunan ni. Okey. Saya tengok dekat chat ni. Okey, ini slide kita pada untuk slide ni. Okey, asas pengurusan kewangan. Sepatutnya dia asas pengurusan perakaunan lah, tapi dia sama je pengurusan kewangan dan perakaunan. Tapi kewangan ni more to financial lah. How nak melabur ke, nak mengembangkan duit kita ke, nak menambahkan duit ke. Kalau pengurusan akaun ni dia lebih kepada simpan rekod lah, simpan rekod ya, ada pertanyaan ke daripada Kinabalu Aircon? Kejap. Unmute dulu. Ada nak tanya apa-apa ke? Sebelum saya nak start ni. Sekejap Kinabalu Aircon and Electrical Services. Do you raise your hand? Do you have any question before I start this session? Kalau tak ada, saya mulakan. Okey. Ini asas pengurusan kewangan. Ini slide pertama. Ada yang minta nak tengok slide pertama. Okey. Okey. Sekarang saya nak berkongsi tentang apa itu perakaunan lah. Apa itu perakaunan? Boleh dengar Kalau ada apa-apa soalan sepanjang saya membuat penerangan atau perkongsian ni, boleh tulis soalan dekat chat nanti habis perkongsian tentang teori ni saya akan pergi kepada soalan-soalan untuk ni lah, untuk menjawab soalan. Okey, untuk pengenalan apa itu perakaunan dari segi definisi dan sebagainya lah. Dari segi definisi dan sebagainya. Okey. Perakaunan ni adalah satu aktiviti, okey, dia satu aktiviti di mana kita sebagai peniaga ingin menyampaikan maklumat kewangan perniagaan kita. Kita nak sampaikan, kita nak tunjukkan, kita nak persembahkan maklumat kewangan perniagaan kita. Okey. Tujuan ia adalah kita nak sediakan kepada pengguna berkepentingan lah, kepada sesiapa atau kepada beberapa pihak yang akan atau memang perlukan maklumat kewangan perniagaan kita ni. Okey. Okey, penyampaian maklumat ni dilakukan dalam bentuk penyata kewangan. Okey, dalam bentuk penyata kewangan. Sekejap. Dalam bentuk penyata kewangan. Penyata kewangan ni maksudnya macam kita kata statement lah, financial statement. Okay, financial statement dalam bentuk financial statement, di mana dalam financial statement ni atau dalam maklumat kewangan yang kita sediakan ni, dia akan perincikan atau senaraikan semua sumber-sumber ekonomi kita dalam unit mata wang yang berada di bawah kawalan pengurusan. Maksudnya untuk perniagaan-perniagaan yang dijalankan di Malaysia, apabila kita sediakan maklumat kewangan ni, unit mata wang yang kita guna adalah ringgit Malaysia lah. Kalau kat Indo, rupiah, dan kalau dekat negara-negara lain mengikut mata wang negara-negara masing-masing lah. Okey. Jadi maklumat kewangan ni kita sediakan dalam bentuk penyata, dipanggil penyata lah.
Dan penyata ni kita sediakan untuk setiap kali akhir tahun. Tujuan dia untuk menyediakan akaun akhir atau akaun akhir tahun. Okay. Jadi penyata kewangan ni dia ada tiga penyata kewangan utama, iaitu penyata pendapatan ataupun penyata untung rugi, kunci kira-kira dan penyata aliran tunai. Okey, so ada tiga perkara atau tiga statement yang kita akan sediakan atau yang kita akan wujudkan setiap kali akhir tahun. Setiap kali akhir tahun. Okey. Jadi ini yang tadi penyata pendapatan, aliran tunai dan imbangan duga. Imbangan duga atau kunci kira-kira. Okey, yang pertama ni kita ada imbangan duga lah. Okey, dalam imbangan duga ni ataupun kunci kira-kira, kita akan senaraikan semua aset, semua liability dan semua equity pemilik dalam syarikat dalam penyata kewangan kita tu, dalam dalam maklumat kewangan kita tu. Jadi kita akan senaraikan dalam penyata kunci kira-kira. Okey, dalam penyata kunci kira-kira akan ada tiga perkara ni. Okey, jumlah aset, jumlah liability dan jumlah equity pemilik. Okey, aset ni maksudnya nanti kita akan terangkan lebih lanjut lah. Saya akan terangkan lebih lanjut. Aset ni ialah harta milikan perniagaan. Liability ni adalah tanggungan hutang perniagaan. Okey, tanggungan kewangan atau tanggungan hutang perniagaan. Dan equity pemilik adalah hak pemilik di dalam perniagaan. Okey, seperti dana awal, modal awal, dana yang dimasukkan peniaga dan sebagainya. Okey, apabila kita tahu kedudukan aset kita, liability dan equity pemilik ni, kita boleh membuat beberapa keputusan untuk perniagaan lah. Okey, contohnya macam kita nak kembangkan perniagaan dari segi nak buka cabangan baru ke, nak melabur kepada mana-mana produk baru ke, nak melabur dekat mana-mana investment property ke, macam tu kan. So bila kita ada maklumat kewangan daripada tiga perkara ni, kita boleh buatlah sama ada perniagaan kita ni mampu ke tidak nak buka cawangan baru, macam cukup ke aset kita untuk membuat pelaburan. Okey, lepas tu nak buat pinjaman dengan bank pun kita perlu tengok kita punya kedudukan kewangan tu lepas tak nak buat pinjaman bank. Okey, kita punya flow, kita punya tanggungan hutang lepas tak nak buat pinjaman dengan bank ni. Dan juga kalau kita sekecil-kecil keputusan pun contohnya nak beri bonus kepada pekerja, nak bagi komisen lebih pada pekerja, kita perlu refer kepada tiga maklumat ini. Okey, so bila kita ada tiga maklumat ni, dia mendapat membantu kita untuk membuat keputusan yang inilah keputusan yang tepat lah, sama ada nak membuat keputusan-keputusan ni atau tidak. Okey. Okey, seterusnya kita akan wujudkan penyata aliran tunai atau kita akan sediakan penyata aliran tunai. Okey, dalam penyata aliran tunai ni dia akan menunjukkan atau kita nak sampaikan maklumat tentang pergerakan keluar dan masuk tunai perniagaan. Okey, kiranya semua pengaliran duit masuk daripada luar dan semua pengaliran duit keluar dari perniagaan, kita akan tunjukkan semua sekali. Datangnya sumber daripada mana dan keluarnya duit atau tunai kita tu untuk tujuan apa. Macam tu untuk tujuan apa. So semuanya, semualah walaupun berapa sen ke, walaupun berapa ringgit ke, berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh ribu, kita perlu nyatakan tujuan setiap pergerakan duit tu untuk apa. Okey, untuk tujuan apa. Macam tu. Okey, so kiranya semua yang berkaitan tunai lah. Kalau macam sistem, kalau ada yang pakai sistem barter tu tak perlu record lah, sebab dekat aliran tunai ni dia nak tunjuk pengaliran duit saja, pengaliran cash. Okey, pengaliran cash yang kita ada dalam perniagaan. Okey, dan seterusnya yang terakhir kita akan sediakan penyata pendapatan atau penyata untung rugi. Okey, dalam penyata untung rugi ni kita akan dapat tahu dengan detail dan tepat kedudukan perniagaan. Okey, kedudukan perniagaan ni maksudnya setiap tahun kita jalankan perniagaan, adakah kita mendapat keuntungan atau kita mengalami kerugian. So untuk every month atau untuk every year kita perlu sediakan penyata untung rugi ni lah untuk pastikan
yang kita boleh sentiasa trace kita punya kedudukan perniagaan tu. Adakah dalam keadaan yang bagus apabila kita boleh maintain keuntungan atau sentiasa meningkatkan keuntungan, atau adakah kita mengalami masalah apabila penyata untung rugi kita tu menunjukkan kerugian. Okey, jadi kita perlu alert apabila kita mendapat kerugian yang berterusan atau kerugian yang bertambah. Maksudnya kalau bulan ni rugi 2,000, bulan depan rugi 3,000. So itu kita kena alert lah. So inilah pentingnya penyata untung rugi. Walaupun sales kita bertambah, tidak semestinya kita punya keuntungan tu bertambah. Walaupun sales bertambah, tidak semestinya keuntungan kita bertambah. Sebab untuk mendapat ketepatan keuntungan atau kerugian perniagaan ni, kita perlu macam hasil jualan kita semua sekali tu, kita kena tolak atau kita kena pastikan kita dah bayar atau kita dah biaya semua belanja dulu. Okey, semua belanja dulu, barulah kita nak tengok hasil daripada biaya belanja tu, berapa lagi duit daripada sales tu tinggal. Macam tu. So kalau kita sales meningkat setiap bulan pun, tak semestinya kita mendapat keuntungan yang meningkatlah daripada bulan atau tahun seterusnya. Okey. Sekejap. Okey. Jadi kepentingan kita nak pentingnya kita nak sediakan 3 penyata ni setiap kali akhir tahun. Kiranya setiap kali akhir tahun akan ada 3 penyata ni lah. Bukan ada 2 sahaja ke, bukan ada 1 sahaja ke. Kita kena ada 3 penyata ini. Kita kena ada 3 penyata ni. Okey. Okey, tujuan pertama atau kepentingan pertama apabila kita ada sediakan penyata kewangan setiap kali akhir tahun ni. Okey, yang pertama kita nak kena pasti kedudukan kewangan syarikat kita atau kedudukan kewangan perniagaan. Okey, apabila kita tahu kedudukan kewangan ni, kita boleh mengelakkan kita macam penyata kewangan tu, bila kita dah tahu kan maklumat apa yang ada dalam penyata kewangan tu, dia boleh membantu kita untuk membuat sebarang keputusan untuk pembelian. Pembelian ni maksudnya mungkin pembelian stok ke, pembelian aset ke, macam kita nak beli mesin ke, kita nak beli bangunan untuk kedai ke. So, bila kita ada maklumat kewangan dalam penyata-penyata ni yang menunjukkan berapa aset kita, berapa hutang yang kita ada, so kita boleh ni lah, decide lah sama ada certain atau setengah-setengah keputusan untuk membuat sebarang pembelian tu sesuai ataupun tidak. Sesuai ataupun tidak. Okey. Dan seterusnya untuk inilah yang keduanya untuk urusan di bank lah. Maksudnya bila kita tahu pergerakan keluar masuk tunai kita, kedudukan aset dan hutang kita, kita boleh buat keputusan untuk membuat sebarang transaksi di bank. Mungkin kita nak buat pembayaran apa-apa, nak biaya belanja dan sebagainya, mungkin kita nak transfer daripada bank, tapi bila kita ada maklumat kewangan ni, kita tahu setakat mana kemampuan aset atau tunai kita dalam bank tu untuk membiayai sebarang belanja. Okey. Yang seterusnya, pentingnya untuk menyediakan penyata kewangan ni adalah untuk membantu kita membuat pinjaman dengan bank. Sebab untuk peniaga, biasanya lah bila kita buat loan dengan bank, bila bank dapati yang kita ni adalah seorang peniaga, maksudnya bukan yang bekerja lah, bukan tak ada payslip, tak ada dapat bayar gaji bulan-bulan. Okey. Bila pihak bank tahu yang kita ni seorang peniaga yang memilih perniagaan yang ada SSM, dia orang nak kita punya penyata kewangan ni. Okey, maksudnya dia nak ketiga-tiga perkara ni ataupun sekurang-kurangnya dia nak yang imbangan duga atau kira-kira dengan penyata untung rugi. Sebab kalau yang tunai ni dia dah ada bank statement lah. Okey. Okey, jadi bila kita nak buat loan dekat bank, tak kisahlah loan personal loan ke, nak buat loan beli kereta ke, beli rumah ke kan, dia walaupun dah ada bank statement, dia still nak tengok kita punya penyata kewangan ni lah. Okey, nak tengok penyata kewangan ni. Mungkin selama 6 bulan ataupun setahun atau lebih pada setahun lah kalau kita dah lama buat perniagaan. Jadi kalau tak ada ni,
macam susah pula lah kita nak macam baru mula sediakan kan. So, biasanya kalau kita nak buat pinjaman ni kita nak guna cash segera kan. Tapi kalau kita baru nak mula rekod penyata ni, jadi menyusahkan pula memakan masa. Okey. Okey, tujuan yang ketiga atau kepentingan yang ketiga apabila kita sediakan penyata kewangan ni, kita boleh rancang risiko kerugian. Sebab contoh macam tadilah untuk penyata untung rugi, kita boleh tengok kita punya kita punya untung atau rugi setiap bulan, setiap tahun. So kita boleh pastikan jika macam kita punya perniagaan untung, tapi katakan keuntungan kita tu berkurang setiap tahun atau setiap bulan, kita boleh merancang atau membuat perancangan untuk mengelakkan daripada perniagaan kita jatuh ke bawah tahap kerugian. Okey, situlah maksudnya kita boleh merancang risiko kerugian. Okey, macam mana kita nak rancang risiko kerugian ni, terpulanglah kalau kita ada team marketing. Okey, kita analyse balik apakah konsep marketing yang kita gunakan dan apakah konsep marketing yang kita gunakan berhasil ataupun membuahkan hasil lah, macam tu. Okey, seterusnya kita dapat kena pasti aliran tunai keluar masuk pinjaman hutang yang masih ada ataupun pemiutang. Okey. Okey, maksudnya okey, kita boleh pastikan aliran tunai keluar dan masuk. Okey, dekat penyata aliran keluar dan masuk tu dia akan menunjukkan jumlah duit masuk dan jumlah duit keluar. Okey. Dan biasanya jumlah duit keluar ni tak akan lebih daripada jumlah duit masuk lah, sebab kalau jumlah duit ada 500, jumlah duit masuk dalam bank kita ada bank atau tunai kita ada contoh kata 1000, kita tak boleh gunakan lebih pada 1000 lah. Jadi kita akan guna 1000 juga. Okey. So kalau kata duit masuk 1000, duit keluar 1000, maksudnya ada risiko kerugian lah dekat situ sebab kita tak ada simpanan langsung. Kita ada simpanan langsung. Macam tu. Dan kalau kata kita punya macam jumlah duit masuk kita mungkin masuk contohlah tahun ni duit masuk yang tidak melibatkan modal, duit masuk mungkin hasil jualan ke apa, mungkin 500,000 ataupun 300,000 macam tu. Tetapi duit keluar kita tengok kita punya aliran wang tunai, duit keluar dalam 250,000. Jadi 50,000 je baki dalam baki tunai kita. Jadi itu pun macam keadaan yang tidak elok lah. Macam hampir-hampir mengalami kekurangan tunai. Kekurangan tunai. Okey, dan seterusnya bila kita boleh merancang untuk mengelakkan kerugian, seterusnya kita boleh merancang untuk mengelakkan sebarang keadaan bankruptcy. Okey, sebab kalau kita guna walaupun sales kita memang ada, tapi kita guna duit tu tanpa record, tanpa merancang dan sebagainya, dia boleh membawa kepada bankruptcy. Okey, sebab kita tak tahu kita guna ke arah mana, duit tu ke mana, sumber ekonomi kita datang dari mana. Jadi bila sampai satu masa kita short dekat mana-mana transaksi, jadi kita dah tak tahu nak trace kat mana lagi. Mungkin kita ada hutang dengan pihak luar ataupun ada penghutang atau ada customer yang belum bayar. Jadi kalau kita tak record benda tu, kita tak akan tahu sama ada customer yang berhutang dengan kita ataupun ada hutang kita kepada pihak luar. Okey, dan kepentingan penyata kewangan yang terakhir adalah untuk tujuan cukai dan audit. Jadi semua perakaunan syarikat ni macam tiga perkara ni lah, imbangan duga, aliran tunai, penyata untung rugi ni akan digunakan untuk submit tax kepada LHDN. Okey, kalau ada yang biasalah isi borang B tu dia ada kan, macam kita punya keuntungan tahun ni, hasil jualan setahun ni berapa, lepas tu belanja-belanja yang terlibat apa. Jadi dan ada keuntungan dan kerugian yang dipaparkan. Jadi untuk isi LHDN ni dia sebiji perkara yang perlu diambil dari penyata kewangan. So kalau tak ada penyata kewangan, kalau masa nak isi LHDN tu barulah kita nak sediakan maklumat-maklumat yang diperlukan. Jadi memakan masa lah, sebab itulah tak cukup masa lah, terkejar-kejar, last minute dan sebagainya. Kalau kita dah ada penyata kewangan ni, kita just transfer je maklumat tu. Okay? Kita just transfer je nilai yang dah terpapar dalam penyata kewangan kita dalam borang B tu. Okay. Kalau macam company besar, sekurang-kurangnya nak simpan akaun dan receipt sebagainya ni selama 7 tahun lah.
Kalau macam peniaga-peniaga kecil mungkin dalam 3 hingga 5 tahun macam tu Okey, jadi kita dah tahu kepentingannya. Jadi kita tahu kepada siapa penyata kewangan ni penting Jadi ini adalah antara pengguna-penggunanya lah. Siapa yang nak tengok, siapa yang akan request penyata kewangan ni, siapa yang memang perlu penyata kewangan ni. Okey. Okey, yang pertama adalah pemilik perniagaan. Pemilik perniagaan ni maksudnya kita sendirilah, kita sebagai pemilik perniagaan kita sepatutnya memang perlu ada penyata kewangan ni sebab kita nak menilai perniagaan kita macam mana. Okey, kita nak tahu prestasi perniagaan kita daripada tahun ke tahun, daripada bulan ke bulan. Kan, sebab kita nak berniaga ni bukan setahun dua lah. Okey, dia bila kita membina perniagaan ni, kita ini adalah macam maksudnya kalau memang kita tak ada plan untuk apply kerja bawah orang ke kan, apply kerja kat mana-mana, memang kita nak berniaga. Jadi perniagaan ni adalah dah jadi hidup kita lah sampai kita tak ada pun memang sampai kita tak ada lah maksudnya. Jadi perniagaan ni dah jadi kehidupan kita, dah jadi sumber ekonomi kita. Jadi kita kena jaga betul-betul sebab bukan setahun dua maksudnya macam kita nak berniaga ni seumur hidup. Okay, kita anggap kita nak berniaga ni seumur hidup. Jadi kita kena jaga betul-betul lah. Jaga betul-betul ni maksudnya kalau kita boleh tahu kalau ada masalah dengan perniagaan, kita boleh betulkan cepat-cepat. Kalau ada risiko kerugian, kita boleh rancang untuk mengelakkan risiko kerugian. Kita nak mengelakkan sampai bankrupt dan sebagainya. Kalau macam tak ada dana, kita nak tahu dari mana kita boleh buat geran ke, loan ke dan sebagainya. So sebagai pemilik perniagaan amat pentinglah untuk kita tahu prestasi perniagaan kita. Kalau maintain tu sekurang-kurangnya boleh maintain tu bagus. Cara maintain untung setiap tahun, setiap bulan kita maintain untung. Tapi kalau kita boleh tingkatkan lagi baguslah. Okey, nak buat pelaburan untuk produk baru ke, untuk cawangan baru ke, macam tu kan. So bila kita ada maklumat kewangan yang menunjukkan prestasi perniagaan kita, kita boleh plan untuk penambahbaikan dalam perniagaan kita. Okey. Seterusnya adalah pihak pengurusan. Pihak pengurusan ni kalau kita ada tim-tim lah. Maksudnya perniagaan kita ni ada beberapa tim untuk menguruskan perniagaan kita. Maksudnya mungkin ada tim marketing. Sekejap. Okay, sorry. Okay, maksudnya mungkin ada tim marketing, tim sales, customer service dan sebagainya lah. Jadi bila tim-tim ni dia melihat penyata kewangan, dia boleh menilai sendiri adakah dia punya planning, adakah dia punya apa yang dia execute, aktiviti-aktiviti mereka membantu perniagaan dalam mencapai goal lah, mencapai tujuan perniagaan. Mungkin dalam tahun ni bos ataupun pemilik perniagaan dah bagi tahu dia punya goals untuk keuntungan tahun ni atau sales tahun ni berapa. So kalau tak mencapai, jadi apa yang perlu dibuat, apa yang perlu ditambah baik. Okay, macam itulah. Kalau jauh lagi daripada target, so perlu segera untuk membuat sesuatu atau bertindak. Okay, jadi dia akan refer pada penyata kewangan ni sebab mungkinlah pada awal tahun kita dah bentangkan bajet apa semua kan, kita punya target, dan akhir tahun nanti kita tengoklah ataupun setiap bulan atau setiap kuarter, maksudnya 3 bulan tu tim-tim ni dia boleh analyse lah penyata kewangan ni untuk penambahbaikan. Okey. Untuk pihak luar pun ada juga pihak luar yang perlukan penyata kewangan kita ni, okey. Yang perlukan penyata kewangan kita ni. Contohnya macam bank, pemegang saham, pemihutang. Dia nak menilai kemampuan perniagaan kita mampu tak untuk bayar balik sekiranya diberi hutang. Okey, diberi hutang ni maksudnya daripada bank ke, daripada apa-apa institusi pinjaman lah. Okey, mampu tak kita nak bayar balik atau adakah kita punya aset yang mampu untuk cover kalau berlaku sebarang tidak mampu bayar, bankruptcy dan sebagainya. Okey. Untuk pemegang saham pula, dia nak tengok adakah kita punya kemampuan untuk mengembangkan perniagaan jika mereka ni melabur ke dalam perniagaan kita. Macam dia boleh tengok dah kita punya perkembangan perniagaan tu, so dia boleh decide adakah sesuai untuk melabur atau tidak.
Okey, untuk pemiutang pula, pemiutang ni mungkin institusi pinjaman wang atau supplier-supplier yang memberi atau menjual pada kita secara hutang. Okey, supplier-supplier ni kadang-kadang dia nak tengok juga kita punya prestasi perniagaan, dia nak tengok juga financial statement kita. So, dia nak tengok kemampuan kita atau berapa dah jumlah hutang yang kita tangguh setakat ni. So dia boleh decide lah sama ada dia boleh bagi kita barang secara hutang atau tidak. Okey, dan seterusnya sekali lagi untuk tujuan cukai pihak kerajaan lah. Pihak kerajaan ni maksudnya LSDN dia perlukan penyata kewangan ni kalau dia nak check kita punya perniagaan. Dia nak penyata kewangan kita. Jadi penyata kewangan ni akan menjadi alat komunikasi lah. Alat komunikasi untuk menyampaikan maklumat kewangan perniagaan kita kepada pihak-pihak tertentu. Okay? Jadi kalau ada sebarang pihak atau ada mana-mana pihak yang perlu tahu maksudnya yang perlu tahu nilai perniagaan kita, yang perlu tahu kedudukan perniagaan kita, cukup dengan kita beri penyata kewangan ni. Okey, cukup dengan kita beri penyata kewangan ni dan dia orang dah boleh nilai dah. Okey, dah boleh nilai, dah boleh decide apa-apa keputusan dan sebagainya. Jadi inilah dia macam contoh perniagaan A, B, C ni dia berbeza-beza kan. So dia boleh tengok perniagaan mana yang paling okey, macam untuk pelabur kan. Perniagaan mana yang paling baik untuk dia melabur, macam tu. Daripada maklumat kewangan ni dia dah boleh dapat maklumat yang lengkap. Maklumat yang lengkap. Okey. Okey, sebelum masuk proses perakaunan ni saya nak proses perakaunan ni saya tak nak tekan sangat sebab dalam sistem nanti dia tak ada ikut sangat proses ni. Okey, cuma saya nak terangkan sikit je lah. Okey, sebelum saya masuk sini, saya nak tengok soalan dulu kalau ada. Okey. Tak dengar. Ada yang tak dengar. Kenapa tak dengar ya? Kejap Ada yang tak dengar. Kenapa tak dengar tu? Slide ni ada yang ada dekat chat di paling atas Supplier kita and debtor kita. Sekejap. Slide ada kat atas ni Okey, saya ada satu soalan ni daripada Cik Rahmah atau Puan Rahmah. Yang lain boleh dengar kan? Okey. Dia tanya boleh tak ajar macam mana format nak buat statement of account untuk supplier kita dan debtor kita. Statement of account macam mana tu? Statement of account yang akhir tahun tu ke statement apa tu? Ke maksudnya statement of account untuk simpan maklumat supplier atau debtor? Ya, Mama Chuni, memang sesi ni adalah untuk ajar guna sistem tu. Ini cuma untuk inilah sedikit pengetahuan tentang perakaunan lah. Nanti saya akan ajar cara guna easy account ni. Untuk pada yang dah membeli atau yang belum beli, sekarang nanti saya akan ajar cara guna kena join with computer audio baru boleh dengar Okey, kepada soalan pada Cik Nur Zuhaili Syamsuddin ditanya, apa beza catatan perakaunan terakru dengan perakaunan tunai? Okey. Bagi enterprise mana yang lebih sesuai dan mudah untuk percukaian? Okey. Beza catatan perakaunan terakru dengan akaun tunai ni, okey. Perakaunan tunai ni dia adalah flow di mana duit masuk dan keluar. Dia dua perkara berbeza Okey. Ataupun dia macam tunai, perakaunan tunai ni dia ada dua maksud. Perakaunan tunai ni adalah transaksi secara tunai
atau perakaunan tunai ini adalah aliran tunai keluar dan masuk. Okey, saya macam anggapkan soalan ni adalah apa beza perakaunan secara hutang dan secara tunai lah. Perakaunan sebab tarakru ni dia secara hutang. Tunai ni secara cash semasa transaksi berlaku lah. Okey. Catatan perakaunan terakru, kalau berlaku apa-apa transaksi terakru, maksudnya jualan terakru, belian terakru, kita perlu rekod nama pihak yang berkaitan dalam transaksi terakru tu. Okey, contohnya kalau ada customer yang berhutang dengan kita, kita perlu catat nama dia sebagai penghutang. Okey, maksudnya dalam akaun tu kena ada nama dia. Okey, tak boleh tulis macam jualan sahaja. Kalau perakaunan tunai ni, maksudnya transaksi secara tunai, kita tak perlu rekod nama dia lah. Kita cukup sekadar kita rekod sebagai jualan sahaja. Okey, itu beza nak catat perakaunan yang berlaku secara terakru dan transaksi yang berlaku secara tunai. Okey, bagi enterprise yang mana lebih sesuai ni maksudnya apa? Sebab enterprise kalau perlu audit dia macam kalau dalam sistem kita ni kita tak ada ledger je. Okey, kalau katakan perniagaan cik perlu audit ledger, so kena sediakan ledger asing lah. Tapi untuk penyertaan akhir tahun, sistem ni dah ada sediakan 3 penyertaan akhir tahun tersebut. Jadi boleh digunakan untuk pencukaian. Okey, kiranya kepada peniaga apa-apa pun, kita punya penyata kewangan ni boleh guna untuk tujuan pencukaian. Perniagaan saya dalam bidang pendidikan, iaitu saya menjalankan kolej. Okey, soalan pada Siti Hajar, saya buat perniagaan kolej. Saya tahu dia punya kolej tu ke atau dia one of accountant ke? Mungkin kolej ni dia punya lah kot. Mungkin Puan Siti Hajar ni memang memang mewujudkan satu kolej. Macam ni Puan Hajar, saya tak boleh nak cakap sesuai ke tak, tapi sebab saya kena tahu dulu transaksi Puan. Kalau macam transaksi Puan ni macam nak rekod bayaran yuran ke, dana masuk dan sebagainya, dan duit keluar tu mungkin untuk belanja-belanja kolej, macam renovation ke, buat bayar gaji ke, itu boleh guna sistem easy account, tak ada masalah. Tapi nanti bila saya tunjukkan function yang ada dalam sistem easy account ni dan function dan macam mana nak record dan apa yang boleh direkod, Puan boleh tengok sendiri sesuai ke tak dengan apa yang Puan punya akaun-akaun yang ada dalam kolej Puan tu lah. Macam tu. Puan Rahmah, statement belian. Maksudnya resit belian ke Cik Rahmah? Nak buat resit belian. Resit belian atau rekod belian. Okay. Bolehkah company rekodkan item dalam sistem ni lebih dari 500 item? Okey, daripada Kinabalu, Aircon and Electrical Service. Okey, ditanya bolehkah company rekodkan item dalam sistem ni lebih dari 500 item. Okey. Kalau maksud soalan ni adalah kalau nak record inventory lebih dari 500 item, saya tak suggest sangat. Okay? Sebab untuk inventory sistem ni offline, dia nak record adalah overall secara manual, perlu record macam isi form dan sebagainya lah. Okay, untuk trace tak ada masalah, tapi untuk record macam kalau setiap hari buat belian, setiap hari ada keluar, dia macam perlukan masa lah untuk record. Dia boleh record tapi dia perlu masa. Dia perlu masa dan kalau ada 500 item tu perkara yang berbeza. Yelah nak record 500 item tu takut tak terrecord. Macam tu. So, kalau saya cadangkan kalau ada inventory yang dari segi produk yang banyak jenis, banyak sub kategori pula dan sebagainya sampai 500 hingga 1000 item yang berbeza, saya cadangkan guna post system untuk inventory. So boleh scan je masuk dalam data macam tu. Kalau Sdn Bhd sesuai tak? Dia daripada Cik Fiza atau Puan Fiza, dia tanya kalau Sdn Bhd sesuai tak? Dia macam ni, kalau untuk tujuan audit, sistem kita ni tak ada ledger. Okay, tak ada ledger. Lepas tu tak ada, bila tak ada ledger ni, maksudnya dia tak ada satu-satu account macam tu. Dia ada tapi dia macam kita dah sekalikan macam tu. Okay, tapi untuk tujuan just sekadar nak
wujudkan penyertaan akhir tahun tu boleh guna. Kalau nak wujudkan penyertaan akhir tahun tu, nak sediakan penyertaan akhir tahun tu, dia boleh guna sistem ni. Saya owner. Owner Puan Siti Hajar. Muhammad Ramzan ni kenapa muka sedih ya? Okey, Puan Siti Hajar macam itulah saya bagi tahu tadi. Untuk perniagaan kolej, kalau untuk merekod duit masuk mungkin daripada yuran pelajar, dana-dana daripada dana-dana yang masuk, dan untuk biaya pula mungkinlah renovation ke, bayar gaji ke dan sebagainya, boleh guna sistem ni, tak ada masalah. Visa kalau bajet dan PNL untuk syarikat FMB. Soalan ada Encik Mahathir Muhammad, ditanya macam mana nak buat bajet dan PNL untuk syarikat FMB. Nak buat bajet ni untuk syarikat apa-apa pun sama je. Dia macam bajet ni, kita perlu tahu dulu kita punya dana awal berapa, kita punya anggaran untuk belian setiap bulan tu berapa, maksudnya nak restock barang dan sebagainya berapa. Lepas tu kita punya kita menganggarkan kita punya sales untuk setiap bulan tu berapa. Itu bajet yang itu perlu disediakan kalau kita nak buat bajet perniagaan. Maksudnya sebelum mula perniagaan tu kita nak buat bajet dulu, macam mana kita punya milestone perniagaan kita lah maksudnya. Okey, PNL ni dia sama je dengan syarikat-syarikat lain, nanti saya tunjukkan ya. Daripada Cik Rubinailata, dia tanya izin ni boleh keluar invoice atau receipt ke? Boleh. Dia ada satu page untuk create invoice atau receipt dengan letterhead perniagaan sendiri. Stock take dan juga Mahathir Muhammad tadi, stock take inventory secara formula. Stock take inventory. Okey, untuk inventory, kalau ada yang nak record inventory dalam sistem tu nanti, kita ada satu page untuk record inventory. Tapi untuk FMB ni, saya nak tahu dulu dia punya nak tahu dulu macam Cik Mahathir punya FMB punya business ni, adakah apa restoran ke, homemade punya food ke, adakah cawangan-cawangan restoran dan sebagainya, sebab dia punya treatment dia lain kalau macam F&B yang kecil-kecil tak perlu record inventory sebenarnya. Tapi kalau macam ada inventory yang restock barang dalam kuantiti yang banyak untuk berbulan-bulan, itu perlu stock take lah. Dan perlu record inventory. Okey, Nur Zuhaili Syamsuddin bagi perniagaan cawangan bagaimana untuk uruskan rekod perniagaan. Okey. Untuk perniagaan yang ada beberapa cawangan, dia macam ni. Kalau setiap cawangan tu dia ada pengurusan kewangan berbeza, maksudnya modal untuk setiap cawangan tu lain. Dia punya belanja, belian stok untuk cawangan tu, dia memang cawangan A untuk restock barang, untuk biaya belanja apa semua tu, dia uruskan sendiri. Untuk cawangan B pun sama. Dia punya modal asing, nak beli barang atau stok asing, dia punya biaya belanja semua asing, itu perlu record dalam file yang berasingan. Okay, kalau kata cawangan ni, dia central punya management, maksudnya satu modal ni dia buka cawangan A. Contohnya ada modal 100,000 kan, ataupun 500,000 lah. Untuk modal 500,000 yang masuk tu dia buka 3 cawangan. Dan setiap kali nak restock barang, duit tu ambil daripada HQ lah maksudnya. Itu boleh record dalam satu account. Bengkel tayar. Okay, bengkel tayar, perbaikan kenderaan. Okay, boleh. Dah ada dapat share slide tadi kan? Kejap Ya, Cik Rubina Lata, izin ni kalau nak report tahunan dan tujuan audit boleh guna untuk submit cukai. Itulah tujuan ni penyata kewangan yang kita sediakan dalam sistem tu nanti. Inilah tujuannya, kita nak dapat report akhir tahun dan kita nak guna untuk submit cukai. Okey, Puan Hajar, sebab Puan Hajar saya tak tahu macam apa akaun yang ada dalam kolej Cik Hajar ni, saya tahu transaksi-transaksi yang terlibat. Okey, tapi kalau Puan Hajar tengok dah boleh record semua transaksi, maksudnya
apa-apa transaksi dalam college Puan Hajar tu kalau boleh direkod guna sistem AZ account ni, maksudnya dah tak perlulah guna sistem lain. Tapi saya bagi tahu dulu, sistem ni dia tak ada dia tak ada macam database tu ada, tapi untuk college tak sesuai untuk simpan database pelajar lah kalau nak simpan database pelajar. Sebab kita ada database pelanggan, tapi kalau nak, saya bayangkan college ni dia punya pelajar mesti ramai kan. Dia boleh simpan tapi macam saya cakap tadi lah secara manual. Sebab biasa kan college ke institusi pendidikan dia ada metric card yang ada barcode kan. So semua urusan mudah dengan menggunakan barcode scanner lah macam tu. Macam kalau nak record sesuatu, nak cari sesuatu tu macam payah. Macam Muhammad Azrian Shah ni, dia kata kedai hardware ada 500 item dari 500 memang lengoh. Betul. Kalau ada 500 ke 1000 macam tu, saya tak cadangkan record inventory lah sistem ni sebab dia kena manual satu-satu. So setiap kali restock barang kena record lagi, setiap kali record barang kena record setiap kali restock barang kena record lagi. So benda tu take time lah. So untuk record lain tak ada masalah, transaksi lain-lain tak ada masalah. Tapi untuk inventory ni perlu mengikut kesesuaian perniagaan. Restoran yang besar. Encik Mahathir Mohamad macam ni Untuk restoran, okey, contohlah ada satu restoran dan restoran yang besar. Kalau kata stok tu memang beli dalam kuantiti yang banyak, boleh record dalam ni sebab boleh record dalam sistem ni lah. Tak ada masalah. Tapi record tu inventory yang bukan bahan basah yang beli macam kalau beli 2 minggu sekali, 2 minggu sekali beli hari-hari tu tak perlu record lah dalam inventory. Kalau macam susu-susu apa-apa yang bertahan, kalau boleh bertahan lebih daripada sebulan 2 bulan tu perlu record dalam inventory. Nak buat kiraan setiap hari. Okey, kiraan setiap hari ni maksudnya apa? Untung rugi macam tu Kalau dia macam ni dalam akaun ni, dia tak ada setiap hari punya macam dalam sistem ni ada tunjuk tapi secara amnya dia tak ada nak tunjuk setiap hari. Macam penyata kewangan ni dia akan tunjuk untuk bulanan atau akhir tahun. Tapi kalau macam sales harian tu depend lah. Kalau kita record dekat jualan terus, kita boleh tahu terus lah berapa jualan harian kita macam tu. Banyak stok yang kami order. Okey. Okey, Encik Hairul tanya untuk gaji owner syarikat, bagaimana ya untuk record untuk tak record gaji owner? Okey, kalau macam yang ada peserta dalam ni, pemilik-pemilik perniagaan kan, kalau memang ada portion untuk gaji kita sendiri, untuk gaji pemilik sendiri, setiap bulan tu bila ambil gaji record dekat belanja nanti saya tunjukkan. Perlu record dekat belanja, okey, untuk kategori gaji. Untuk kategori gaji. Database. Okey, kalau Puan Hajar ni kalau sekadar nak record macam flow of economy tu, macam flow transaksi, kiranya selain daripada admin punya management tu bolehlah guna sistem ni, tak ada masalah. Record untuk belian saya banyak. Record untuk belian. Dia macam ni, sebanyak mana pembelian perlu record. Okay, kalau ada belian harian ke setiap hari buat belian, setiap hari itulah kena record belian kalau ada beli stok setiap hari pun kena record setiap hari. Okay, kena record setiap hari. Okay, Puan Hajar, boleh. Kalau transaksi ni boleh. Okay, boleh guna sistem ni. Beli kumpulan student no college, bayar gaji, boleh. Adakah modul easy account ni beza dengan post system? Dia kepada Syaz, dia tanya adakah modul easy account ni berbeza dengan post system. Okay, dia punya function sama, dia punya tujuannya sama, fungsinya sama untuk merekod transaksi dan menyediakan pernyataan akhir tahun. Tapi macam post system ni dia lebih kepada auto dan online punya sistem lah. Macam untuk contohnya macam untuk sales, biasa post system ni
dia sama je macam kita pun boleh buat bila kita record sales dia auto tolak inventory macam tu. Tapi cuma kita tak ada function untuk scan barcode, kita tak ada function untuk tapi dia punya fungsi dan tujuan tu samalah untuk merekod transaksi. Cuma post system ni dia online kan. So bila dia post system ni dia more tu nak memudahkan update inventory sebenarnya. Macam tu. Dan sales pun sama, kita record sales harian tu kalau post system kan kita masuk dalam cash machine ke, kita scan code ke, scan barcode ke, dia terus update kita punya total sales untuk produk apa dan sebagainya kan. Macam tu. Okey, soalan daripada Johan Rizwan ditanya kira aktiviti harian cuma rekod transaksi jika hujung bulan baru buat rumusan dan kiraan untuk rugi bulanan saja. Betul kita fahami? Betul-betul. Maksudnya setiap hari rekod transaksi yang berlaku, jualan ke, belian ke, ada biaya belanja ke dan sebagainya. So setiap hari kena rekod dan apabila sampai hujung bulan atau akhir tahun barulah kita rumuskan kita punya untung rugi, kita punya duit tunai keluar masuk pun perlu record hari-hari juga. So barulah kita ni. Tapi untuk sistem ni kita just record transaksi harian saja. So yang lain-lain tu dia dah automatic kirakan. Maksudnya dia dah kirakan untung rugi bulanan lah maksudnya. Dan dia sentiasa update kita punya kunci kira-kira dan penyata aliran tunai. Okey, Cik Rubina Lata, soalan dia, jika pelanggan buat belian hari ini 5 kali, nak buat invoice 5 kali dan record tu ada list ke invoice ke yang kita cipta? Ya, betul. Maksudnya setiap dia macam ni, kalau kita punya customer macam tak ramai, maksudnya sehari ada 5 orang, sehari ada 10 orang, kalau kita sempat nak buka invoice, nak buka receipt, boleh buka. Okey, boleh buka invoice, boleh buka receipt dan kita boleh refer balik invoice dan receipt yang kita buka tu. Okey. Kalau kata kita punya perniagaan ni macam kita punya customer tu dalam kategori walk-in customer macam restoran, kedai runcit, bengkel kereta biasa tak ramai lah sehari kot. Tapi kalau ramai pun tak apa. Untuk perniagaan yang ada walk-in customer yang ramai, yang kita tak take note satu-satu, yang kita tak buat receipt satu-satu, kita boleh record jualan secara total harian terus Okay, untuk jualan tunai tak ada masalah. Jualan secara tunai tak ada masalah. Kita boleh record total jualan harian secara total terus. Tak perlu nak record setiap jualan satu-satu atau belian satu-satulah. Macam tu. Okey, kalau pembelian secara tunai tapi tak masuk bank boleh record ke Miss? Ya. Dia apabila transaksi secara tunai ni dia ada 2 kategori Satu secara tunai di tangan dan satu secara tunai di bank. Walaupun tunai tu tak masuk ke bank, kita still perlu catat tunai yang masuk secara on hand tu, secara kat tangan tu, perlu record. Maksudnya semua tunai keluar masuk tak kisahlah. Masuk bank ke, dia bayar kat tangan ke, kita terima kat tangan ke. Kita perlu record semua sekali. Kepada Encik Ahmad Fahmi Jufri, sekarang saya guna lower system tu record jualan saya. Kena guna sistem ni ke? Okey, kalau satu sistem tu dah complete, boleh record semua transaksi, tak ada masalah, boleh teruskan guna sistem yang sedia ada. Tapi kalau macam saya pun ada tengok apps dekat phone dan sebagainya kan. Ada yang boleh record sales saja, ada yang record inventory saja. Jadi benda tu boleh guna untuk kita punya reference sendiri, tapi benda tu tak lengkap. Okey, record tu tak lengkap, maksudnya dia tak sampai menyediakan penyata kewangan akhir tahun dan sebagainya dan sebagainya. Okey, maksudnya kalau pakai sistem apa pun tak kisah sebenarnya. Tak kisah, memang tak kisahlah mengikut kefahaman kita, mengikut keselesaan kita, tapi make sure dia boleh record semua transaksi yang berlaku. Dan boleh sediakan penyata akhir tahun. Okey. Ya, ada kiraan zakat. Ya, betul. Ada kiraan zakat tahunan sekali Okey. Okey, dia dah tak ada soalan dah. Dan saya dah jawab semua soalan kat sini. Saya akan pergi sedikit saja pada proses perakaunan. Okey, untuk perakaunan ni dia akan bermula proses perakaunan setiap kali transaksi berlaku. Dia akan bermula dengan dokumen sumber sehinggalah penyata kewangan yang 3 tu tadilah.
Okey, dokumen sumber ni maksudnya resit, bukti transaksi. Bukti transaksi, contohnya resit transaksi, bil, invoice, voucher, payment voucher ke dan sebagainya lah. Yang di mana kita dapat kopi atau kita punya buku-buku tunai transaksi harian. Yang setiap kali berlaku kita ada bukti transaksi kan, jualan ke, belian ke dan sebagainya. Itu adalah dokumen sumber kewangan kita. Dia panggil dokumen sumber. Okay. Bila kita ada bukti transaksi tu, dokumen sumber, kita akan buat catatan pertama. Okay. Kita panggil catatan pertama ke dalam jurnal. Okay. Dalam jurnal ni kita catat je daripada tu tadi, kalau kata resit jualan, kita catat je jualan yang berlaku berapa, yang kita dapat berapa, macam tu. Kalau kita ada invoice belian dan sebagainya, belian yang berlaku jumlahnya berapa, duit yang kita bayar sama ada tunai tangan atau tunai di bank berapa, macam tu. Kita catat je balik. Okay. Kita catat je balik maklumat yang kita ada dalam resit tadi. Daripada catatan jurnal ni, kita akan hantar ke ledger pula. Okay. Ledger ni di mana kita akan buka akaun setiap perkara yang ada dalam jurnal. Contohnya kalau ada jualan tunai, belian tunai, belanja tunai kan. Jadi kita akan buka satu ledger untuk jualan, satu ledger untuk belian, satu ledger untuk belanja. Okey, buku tunai tu dia asalnya dia tak ledger, dia buku tunai. Okey. Apabila setiap kali akhir tahun, ledger ni kita akan senaraikanlah setiap transaksi yang berlaku. Contohnya untuk ledger jualan atau akaun jualan, semua transaksi yang berlaku kita akan senaraikan atau kita akan jumlahkan, okey, untuk tahunan tu. So baki untuk setiap akaun ni, maksudnya semualah, semua transaksi yang ada daripada masuk modal, beli aset, belanja, biaya apa-apa kan, belanja lah. Okey, baki setiap ledger ni pada akhir tahun akan dihantar ke imbangan duga lah. Akan dihantar ke imbangan duga. Okey, dan setiap imbangan duga ni kita akan sedia untung rugi, di mana dalam untung rugi ni kita akan rekod total jualan setahun tu, jumlah jualan kita dalam setahun, dan kita akan senaraikan semua belanja yang kita dah biaya dalam setahun tu. Okey, gaji setahun tu berapa yang kita dah bayar, sewa kedai, bil utility, maintenance, duit minyak, petrol, Tashengo, apa lagi, semua belanja yang terlibat untuk operasi perniagaan lah. Okey, selain kos belian stok tu tadi. Okey, selain kos belian stok, kita akan senaraikan semua biaya belanja yang kita dah incur dalam setahun. Okey, dan selesai imbangan duga dan selesai untung rugi, kita akan sediakan kunci kira-kira lah. Penyata kewangan yang terakhir lah kunci kira-kira. So setiap kali, setiap tahun, setiap bulan kita mulakan tahun perakaunan baru, kita akan bermula dengan yang sama lah. Kita akan mula dengan yang sama. Dokumen sumber biasanya yang harian yang kita record atau kita catat secara harian adalah dokumen sumber. Daripada dokumen sumber ni kita buat catatan jurnal dulu. Okay? Kita buat catatan jurnal dulu. Untuk ledger ni kita boleh record macam setiap bulan pun tak ada masalah. Kalau nak buat setiap hari pun boleh. Nak buat setiap bulan pun boleh. Dan bila akhir tahun kita akan cari baki untuk setiap akaun ni tadi. Okey, dan flow akhir tahunnya sama sampai imbangan duga, untung rugi dan kunci kira-kira. Okey. Dan ini adalah akaun-akaun atau elemen akaun yang kita ada dalam perakaunan lah. Okey. Okay, ini adalah kumpulan-kumpulan yang ada, yang memang ada di mana-mana sahaja bila kita menjalankan perniagaan. Bila kita ada menjalankan perniagaan, kita ada semua perkara ini, semua item ni. Okey. Yang pertama adalah aset. Okey, aset ni adalah harta-harta perniagaan yang ada lah. Sama ada hartanah. Hartanah ni mungkin hartanah ni tanah, bangunan-bangunan atau peralatan. Peralatan ni macam alat-alat yang bernilai dan mesin-mesin dalam yang kita guna dalam perniagaan. Okey. Untuk rekod peralatan tu sebagai aset, kita kena tahu dulu yang sama ada peralatan tu adakah bernilai atau tidak kepada perniagaan. Maksudnya kan, contoh kalau kita ada macam bengkel tadi, kalau kita ada alat-alat membaiki yang kecil-kecil macam screwdriver, spanner kan, yang kita guna untuk baiki-baiki kenderaan kan. Yang itu kita kena tengok kalau benda tu, kalau once perniagaan kita rugi atau bankrupt, adakah peralatan tu boleh dijual
untuk mendapatkan dana balik atau untuk cover balik kerugian atau bankrupt kita tu. Kalau benda tu boleh dijual dan boleh cover kita punya kerugian, benda tu akan dianggap sebagai bernilai. Okay? Jaspana apa semua tu kalau dianggap bernilai, boleh cover kerugian atau boleh cover bankruptcy, boleh record sebagai aset. Okay? Saya bagi satu contoh lain. Contohnya macam kalau ada buat jahitan yang kecil-kecil yang dekat rumah je. Okay, kalau mesin jahit, mesin kelem tu kita boleh record sebagai aset lah. Sebab benda tu kalau dijual pun masih lagi ada nilai. Okay. Kalau benda-benda alat-alat yang digunakan dalam perniagaan macam gunting ke, pembaris, kayu ukur dan sebagainya, itu adalah alat alat macam harta kita, alat perniagaan, tapi benda tu tak bernilai, okey, tak boleh dijual balik untuk biaya perniagaan, okey. Jadi itu adalah aset, okey. Untuk kategori-kategori akaun bawah aset ni, apabila aset ni bertambah, kita akan record sebelah debit, dan bila aset dia berkurang, kita akan record sebelah kredit. Ini sekadar pengetahuan yang ni nanti bila kita nak apply sistem tu nanti tak perlu tahu pun ni, tak perlu ni lah. Tak perlu take note sangat. Okay, ni just untuk pengetahuan. Okay, untuk belanja kita ada dua. Belanja ni ada dua kategori, iaitu untuk belanja kos dan belanja bukan kendalian. Okay, belanja kendalian ni maksudnya belanja kos. Belanja kos ni kalau yang belanja yang kita restock barang lah, restock barang perniagaan atau restock apa-apa, barang yang kita guna untuk main produk kita. Itu adalah belanja kendalian. Okay, bukan kendalian ni adalah untuk operasi perniagaan. Okay, untuk operasi perniagaan. Macam bayar gaji, bayar sewa kedai dan sebagainya lah. Macam tu Okay, untuk kategori belanja ni, kita akan record sebelah debit. Kalau ada pengurangan belanja, kita akan record sebelah kredit. Okay, seterusnya untuk equity pemilik. Equity pemilik ni adalah merupakan sumber dana syarikat. Okay, dalam maksudnya modal lah. Equity pemilik ni adalah modal. Okay, modal ni kalau kita masukkan dana dalam perniagaan, modal awal ke, modal tambahan ke, kita perlu record sebelah kredit. Kalau modal ni berkurang, equity pemilik ni berkurang, kita kena record sebelah kredit. Okay, sebelah kredit. Okey, seterusnya untuk hasil. Hasil ni maksudnya pendapatan kita lah, pendapatan harian ke, jualan harian, macam tu lah. So, untuk hasil ni, untuk jualan, untuk rekod jualan, untuk rekod hasil jualan harian, untuk rekod hasil pendapatan harian. Okey, kalau kita dapat hasil setiap hari tu, kita perlu rekod sebelah kredit, sebelah kredit. Kalau ada sebarang pengurangan, kita perlu rekod sebelah debit. Okey, untuk liability pula adalah tanggungan kewangan atau tanggungan hutang syarikat. Okey, maksudnya syarikat ada berhutang dengan pihak luar. Jadi dia menanggung hutang lah. Bila menanggung hutang, namanya di bawah kategori liability. Okay. Element account liability. Okay. Bila apa-apa perkara di bawah liability ni bertambah, kita perlu record jumlah pertambahan itu sebelah kredit. Dan jika bila kita dah bayar, okay, jumlah yang kita bayar tu kita record sebelah debit. Okay. Apabila kita dah record semua ni akan ada dalam apa-apa perniagaan pun, semua ni akan ada. Jadi bila kita dah senaraikan semuanya, semua perkara ni dengan tepat dalam kategori yang tepat dan dalam debit dan kredit yang tepat, dia akan mewujudkan persamaan perakaunan. Persamaan perakaunan ni bermaksud jumlah aset dan belanja ni, iaitu yang sebelah debit ni, dia akan sama dengan jumlah equity pemilik, hasil dan liability sebelah kredit ni. Setiap kali kita record transaksi, tak kisahlah kita ada baru berlaku 5 transaksi ke, 10 transaksi ke, persamaan per akaun ni tetap juga akan berlaku. Walaupun sedikit mana dan sebanyak mana kita punya transaksi, persamaan per akaun ni dia perlu berlaku. Kalau dia tak jadi, maksudnya belah debit ni dia tak sama dengan sebelah kredit ni, jumlah dia. Contohnya, kalau dekat sini ada 10,000, sebelah sini pun perlu ada 10,000. Kalau dia tak sama, maksudnya ada akaun yang record secara tak tepat ataupun ada jumlah yang tak tepat. Ada jumlah yang tak tepat. Okay. Jadi setiap kali kita record sebarang transaksi bermula dengan kemasukan modal, beli aset, bayar depo, sewa kedai dan sebagainya, sampailah kita buat jualan, belian, bayar-bayar gaji dan sebagainya, bayar-bayar bil utility, dia akan mewujudkan persamaan perakaunan ni. Setiap transaksi, contoh hari ini 5 transaksi kita record. So dia punya jumlah debit kredit ni mungkin 500.
esoknya bila kita tambah 3, dia perlu berubah. Dia akan berubah dan perlu sama. Contohnya kalau belah sini jadi 1000, belah sini pun akan jadi 1000 sebab dia dia ada konsep catatan beregu di mana apabila berlaku sesuatu transaksi, dia akan affect dua akaun. Dia akan affect dua akaun dengan jumlah yang sama. Sebab tu sebelah debit dan kredit ni, dia akan samalah. Dia tak boleh lari. Dia tak boleh lari, tak boleh beza walaupun 1 sen. Walaupun 1 sen. So inilah persamaan perakaunan di mana sebelah debit ni akan sama dengan sebelah kredit. Yang perkara ni akan dipaparkan dalam